badi ni sejenis musibah ataupun malapetaka ataupun bencana yang terkena pada seseorang. Contohnya macam badi pokok. Ada sesetengah yang percaya pokok-pokok yang ada dekat dalam hutan tu telah dijaga oleh jin ataupun makhluk halus. Biasanya akan ada kejadian pelik yang terjadi pada masa tu. Pendek kata, badi ni adalah sejenis gangguan daripada jin. Bukan disebabkan pokok ataupun haiwan ataupun mayat tadi tu dia ada superpower. Tak, badi ni lebih tepat kepada gangguan jin lah. Badi mayat ni adalah daripada gangguan makhluk halus yang datang daripada orang yang dah mati. Badi mayat ni biasanya terjadi kalau seseorang tu nampak mayat dekat tempat kemalangan. Ada juga yang terkena badi semasa memandikan jenazah ataupun memangku jenazah orang yang dah mati. Badi mayat ni sebenarnya kesan daripada gangguan jin yang telah berdamping dengan manusia, ataupun ketika jin tadi ini sedang berkeliaran dekat area-area mayat tadi. So maksudnya badi tadi ni boleh dikatakan terhasil daripada jin yang berdamping dengan si mati tadi, ataupun jin-jin yang berkeliaran ataupun jin-jin yang ada dekat kawasan si mayat tadi. Jin dia akan mudah ganggu kita kalau kita ni terlalu marah, terlalu sedih, terlalu takut, ataupun kita ni terlalu terkejut. Jadi badi ni sebenarnya adalah satu istilah yang telah digunakan oleh nenek moyang kita sejak zaman dulu-dulu lagi. Diorang nak describe kalau orang tu terlalu beremosi, diorang boleh terkena gangguan makhluk halus ni. Biasanya orang yang terkena badi mayat ni, dia akan rasa sakit dekat belakang badan dia lepas dia menziarahi mayat tadi. Ada beberapa betul yang diamalkan oleh orang dulu-dulu. Contohnya kalau baru balik daripada ziarah mayat, orang tadi tu kena tukar pakaian dia sebelum masuk ke dalam rumah. Lagi better kalau terus mandi dan cuci diri. Tak pun just cuci muka dan kaki dan barulah masuk ke dalam rumah. Lagi baik kalau ambil wuduk ataupun mandi hadas dan kemudian barulah masuk ke dalam rumah. Sebab apa nak kena bersihkan diri dulu sebelum masuk ke dalam rumah? Sebabnya dipercayai makhluk halus ni dia suka ikut seseorang tu yang baru balik daripada melawat jenazah ataupun baru balik daripada hutan. Aku nak cerita pula tentang pengalaman seorang ustaz, dan dia ni sebenarnya adalah pengamal perubatan Islam. Dan ustaz ni merawat seseorang yang telah terkena badi mayat. Satu hari tu ada sepasang suami isteri ni, dia jumpa dengan Ustaz Azrin tadi. Masa diorang datang tu, si suami tadi dia kena papah isteri dia masa berjalan. Sebabnya isteri dia tak boleh jalan. Tangan dan kaki isteri dia memang bengkak dan panas macam kena demam panas tu. Dia punya terseksa tu sampaikan isteri ni tak boleh bercakap langsung sebab dia tengah tahan sakit. So Ustaz Azrin ni pun tanyalah, isteri cik ni kenapa? Kemudian si suami tadi pun ceritalah dekat Ustaz tadi. Dia kata yang isteri dia ni dah terkena badi mayat. Seminggu yang lepas, adik isteri dia ni dah meninggal. Kemudian 4 hari yang lepas, isteri dia mimpi arwah adik dia datang dalam mimpi minta tolong. Kononnya adik dia ni terseksa dekat alam sana dan roh dia tak tenang. Lepas tu adik dia minta kakak dia buatkan kenduri arwah untuk dia. So Ustaz ni pun angguk-angguk lah, tanda faham. And then Ustaz tu tanya lagi, apa yang menyebabkan isteri cik jadi macam ni? So si suami tadi pun ceritalah lagi. Masa arwah adik dia meninggal, mayat dia disimpan dekat bilik mayat hospital. Kemudian pihak hospital ni minta dorang untuk datang ke hospital tadi untuk buat pengesahan waris. Masa sampai dekat sana, isteri dia ni pun bukalah penutup mayat tadi sebab dia nak tengok wajah adik dia. Masa tengah buka kain tu, tiba-tiba phone bini dia ni berdering. So isteri ni pun terkejut sangat-sangat. Sampaikan si isteri ni telah jatuh terkulai ke atas lantai. Seluruh tubuh isteri dia jadi lemah dan start daripada hari itulah isteri dia dah jatuh sakit. Jadi bila ustaz ni dengar cerita suami tadi, dia pun mulalah ruqyah. Si isteri tadi memang dalam keadaan yang tak selesa dan dia asyik mengerang dengan suara yang kuat. Ustaz ni dah tahu sebenarnya jin dalam badan isteri dia tu dah mula tunjukkan diri. Mula tu jin dalam badan isteri dia tu, dia mengaku kata dia adalah adik kepada perempuan tadi. Dia beritahu yang dia ni mati sebab aksiden dekat jalan raya. Ustaz ni dia tak percaya langsung kata-kata jin tadi dan dia ugut untuk seksa jin tu. Lepas dah bagi beberapa keseksaan kepada jin tadi, barulah jin ni mengaku dia sebenarnya bukan adik perempuan tu. Dia adalah jin yang datang daripada bilik mayat dekat hospital. Dia ambil peluang untuk masuk ke dalam badan perempuan tadi masa perempuan tadi tu tengah terkejut. Akhirnya jin tadi tu bersetuju untuk keluar daripada badan perempuan tu dan dia tak akan kacau lagi. Lepas isteri tu tersedar, ustaz tu pun bagilah air untuk dia minum dan sapu sikit dekat muka dia. Selepas 5 minit isteri tu tersedar, si isteri ni dah boleh cakap macam biasa. Badan dia yang bengkak-bengkak tadi tu pun dah mula surut. Masa nak balik tu, isteri tu dah tak payah kena papah macam awal-awal datang tadi. Dia dah boleh jalan macam biasa. Dan esoknya si suami tu call beritahu dekat ustaz tu yang isteri dia dah memang sembuh sepenuhnya. Sebab tu dah dalam Islam kita tak boleh keterlaluan dalam beremosi. Kita kena selalu tenang dan jangan terlalu over. Sebab takut kalau ada jin yang cuba ambil kesempatan untuk mencampuri urusan kita.